Salam sejahtera murid-murid, apa khabar? Hari ini kita akan belajar membina pangkalan data hubungan menggunakan SQL Table. Apa itu SQL? SQL adalah Structured Query Language. SQL digunakan untuk mencapai dan mengemaskinikan data dalam pangkalan data. SQL adalah bahasa pengaturcaraan piawaian yang digunakan untuk berhubung dengan pangkalan data melalui sistem pengurusan pangkalan data. Hampir semua sistem pengurusan pangkalan data mengenali pertanyaan SQL. Arahan SQL dibahagikan kepada 3 bahasa, iaitu 1. Data Definition Language atau bahasa takrifan data. DDL adalah penyataan SQL yang digunakan untuk mencipta dan mengubah struktur pangkalan data. Contoh, create, alter, drop. Bahasa kedua adalah Data Manipulation Language atau bahasa pengolahan data. DML adalah penyataan SQL yang digunakan untuk memanipulasikan data dalam jadual. Contohnya, select, insert, update, dan delete. Bahasa ketiga adalah Data Control Language atau bahasa kawalan data. DCL adalah penyataan SQL yang mengawal capaian data dalam pangkalan data. Contohnya, grant, revoke. Jenis-jenis data. Pemilihan jenis data yang betul adalah penting kerana pemilihannya memberikan kesan kepada prestasi keseluruhan pangkalan data. Jenis-jenis data dalam MySQL adalah char. Char adalah string yang antara 0 hingga 255 patah perkataan. Char digunakan untuk lajur yang mengandungi data yang tetap dan seragam. Contohnya, jantina. Jenis data yang kedua adalah varchar. Varchar adalah string yang boleh diubah antara 0 hingga 255 patah perkataan. Varchar digunakan untuk lajur yang mengandungi data yang tidak seragam. Contohnya, nama, alamat. Jenis data yang ketiga adalah tiny text. Tiny text adalah string dengan panjang maksimum 255 patah perkataan. Jenis data yang keempat adalah text. Text adalah string dengan panjang maksimum 65.535 patah perkataan. Seterusnya, jenis data integer. Integer adalah nombor dalam julat negatif 2.487.483.648 sehingga 2.487.483.648 atau nombor positif 0 hingga 4.294.967.295. Jenis data yang seterusnya adalah float. Float adalah nombor kecil yang mempunyai titik perpuluhan. Seterusnya, jenis data double. Double adalah nombor besar yang mempunyai titik perpuluhan. Jenis data date. Date adalah tarikh dengan format tahun, bulan, dan hari. Terusnya, jenis data date time. Jenis data date time adalah tarikh dengan format
tahun, bulan, hari, jam, minit, dan saat. Akhir sekali adalah jenis data time. Time adalah waktu dengan format jam, minit, dan saat. Membina pangkalan data. Pangkalan data boleh dibangunkan dengan menggunakan sistem pengurusan pangkalan data seperti Microsoft Access, Oracle, MySQL, dan sebagainya. Untuk membangunkan pangkalan data menggunakan MySQL, aplikasi ini boleh dilancarkan melalui tertingkap XAMPP Control Panel seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja. Apabila tertingkap XAMPP Control Panel dipaparkan, klik pada butang Start yang selari dengan modul Apache dan modul MySQL. Seterusnya, klik butang Admin yang terletak pada modul MySQL untuk melancarkan phpMyAdmin seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja. Seterusnya, klik pada tab Databases untuk mencipta pangkalan data yang anda inginkan. Contohnya, anda ingin mencipta pangkalan data bernama Store Sukan. Klik pada tab Databases dan berikan nama pangkalan data yang anda inginkan dan klik butang Create. Pangkalan data yang dicipta boleh dilihat di sebelah skrin anda seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja. Arahan SQL dibahagikan kepada 3 bahasa, iaitu 1. DDL. DDL adalah Data Definition Language atau bahasa takrifan data. DDL adalah penyataan SQL yang digunakan untuk mencipta dan mengubah struktur pangkalan data. Contohnya, create, alter, drop. Arahan SQL yang kedua adalah DML. DML adalah Data Manipulation Language atau bahasa pengolahan data. DML adalah penyataan SQL yang digunakan untuk memanipulasikan data dalam jadual. Contohnya, select, insert, update, dan delete. Arahan SQL yang ketiga adalah DCL. DCL adalah Data Control Language atau bahasa kawalan data. DCL adalah penyataan SQL yang mengawal capaian data dalam pangkalan data. Contohnya, grant dan revoke. Berikut adalah arahan-arahan SQL untuk mencipta jadual, arahan untuk mengubah struktur jadual, arahan untuk sisip ataupun tambah medan, arahan untuk pindah ataupun ubah medan, dan seterusnya arahan untuk hapus medan. Format arahan untuk mencipta jadual adalah create table. Beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum mencipta jadual adalah 1. Kenal pasti jenis data dan saiz maksimum medan untuk setiap atribut. 2. Kenal pasti medan-medan yang akan menerima nilai null. 3. Kenal pasti medan yang akan menjadi kunci utama. Kunci utama digunakan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Kunci utama perlu unik dan tidak boleh mengandungi nilai null. Seterusnya, format arahan untuk mengubah struktur jadual adalah alter table. Alter table adalah arahan asas untuk mengubah struktur jadual. Struktur nama jadual.
iaitu nama jadual akan diubah. Struktur pilihan perubahan, contohnya menambah medan, meminda jenis data, dan menghapuskan medan. Seterusnya, format arahan untuk sisip ataupun tambah medan adalah alter table dan add. Contoh untuk alter table adalah alter table nama jadual, dan contoh untuk add adalah add nama medan jenis data dalam kurungan size. Seterusnya, format arahan untuk pindah ataupun ubah medan adalah modify dan change. Contohnya, alter table nama jadual, modify nama medan jenis data baru dalam kurungan size baru, atau alter table nama jadual, change nama medan jenis data baru dalam kurungan size baru. Akhir sekali, format arahan untuk hapus medan adalah drop. Contohnya, alter table nama jadual, drop nama medan. Berikut adalah satu aktiviti projek untuk anda, yaitu mencipta dan mengubah struktur jadual. Katakan anda dan beberapa ahli kumpulan telah melawat sebuah hotel yang berhampiran dengan tempat tinggal anda. Anda telah menemu bual pegawai hotel tersebut berkenaan dengan sistem tempahan bilik. Berdasarkan temu bual anda dan ahli kumpulan telah mengenal pasti data-data yang diperlukan untuk proses penempahan bilik. Susulan hasil perbincangan anda dan ahli-ahli, jadual-jadual yang berikut telah dikenal pasti. Jadual bilik yang mempunyai entiti nombor bilik, jenis dan harga. Jadual tempahan yang mempunyai atribut nombor tetamu, tarikh masuk, tarikh keluar dan nombor bilik. Dan seterusnya, jadual tetamu yang mempunyai atribut nombor tetamu, nama, alamat dan pekerjaan. Berdasarkan maklumat jadual yang diberikan, tulis pernyataan SQL untuk tujuan di bawah. 1. Cipta struktur jadual bilik, tempahan dan tetamu. 2. Tambah medan untuk merekod nombor plat kenderaan dalam jadual tetamu. 3. Hapuskan medan pekerjaan dari jadual tetamu. Siapkan projek anda dan hantar kerja anda kepada guru anda untuk disemak.